Assalamualaikum. Kemarin tertulis pertemuan biru dalam heningan taman pagi. Ku selit namamu Abudi. Muah. Assalamualaikum semua. Saya Zuraida Waalaikumsalam. di sini. Alhamdulillah dapat bertemu kita di Ya, kacamata kamera. Gitu kita alhamdulillah. selalu berjumpa semasa Gegar Vaganza musim keberapa kak? Yes. Ya Allah dah berapa tahun ya berkurun Kalau kita lamanya. tengok YouTube tu kan, ditulis itu 5 tahun yang lepas. 5 tahun yang lepas dia silap kira. Okey kak, Alright. mungkin boleh ceritakan perkembangan terkini lah Okay. Zureda sekarang ini. Nampak Um, macam maintain. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Hmm. Okey, sebenarnya daripada 2 tahun sejak kebelakangan lah, sejak PKP kemarin, perkembangan dia nampaknya sangat-sangat progresif dan sangat-sangat orang kata membawa sinar untuk saya ya beralih kepada satu bidang nyanyian kepada one step ahead iaitu saya berniaga membuka stall, bukannya kedai, bukan apa, tapi it's just a small stall yang terletak di USJ 25 One City Jual apa Mall. kak? Saya lebih kepada masakan air tangan saya lah, kegemaran keluarga. Nyonya Karimi, dan nasi daging, dan kita ada ayam honeybee, nasi ayam honeybee dan kuih-kuih muih lah, of course lah, alhamdulillah. Jadi PKP tu banyak membantu saya, ada hikmahnya yang mana waktu tu saya sebagai, kebanyakan bukan saya saja, warga-warga seni memang tidak ada pendapatan. Jadi tidak ada show public and all that. Jadi saya dengan secara automatiknya switch benda tu, mencari jalan untuk kesinambungan hidup. Alright, dan saya terus berniaga kecil-kecilan. Saya menyewa di bandar di One City Mall tu lah. Dan selepas pada itu uh, saya lebih kepada CSR bersama masyarakat. Dan dengan cara kadang-kadang bila kita berniaga orang buat infak, jadi kita dapat turun padang bersama-sama melihat keadaan. Kalau kita penyedaran diri, yang mana bila kita rasa kita susah, ada orang lain lebih susah. Jadi mengenal erti hidup lebih dalam lagi, insyaAllah kita dapat bantu orang and all that. Dan saya masih lagi berniaga lagi sekarang ni. Dan alhamdulillah untuk tahun ni nampaknya bila dah endemik, syukur maknanya peluang-peluang tu terbuka lah untuk kami, especially warga-warga seni, dapat undangan-undangan menyanyi and all that, nak mengkambus balik ya yang 2 tahun tadi yang dah macam-macam. Dan alhamdulillah, dan paling besarnya alhamdulillah saya sudah beralih kepada bukan berhijab sepenuhnya, tetapi Itulah kita happy melihat image terbaru Kak Zuraida dengan orang kata dah bertudung kan. ya. Boleh ceritakan sedikit bila, tahun berapa tu, ataupun kita boleh imbas balik, mungkin dapat hidayah daripada Tuhan melalui mimpi ke kan? Oh, tidak. Balik daripada umrah ke apa? Boleh ceritakan sedikit lah, Tidak, kongsikan. sebenarnya itu adalah orang kata selalu tak sampai seru kan. Bagi saya orang kata, dalam dia kata okey saya dah sampai seru, dan started dalam 2 tahun 2020. Sebenarnya hikmah sangat PKP itu sebenarnya bagi saya. Alright. Dan kesedaran and all that, and I guess it's about time. Itu pun saya dah terlajak setahun, sepatutnya saya berjanji nak berhijab, not fully hijab lah, tetapi nampak sopan and all that, bertudung pada umur 55, tapi dia dah terlajak sikit. Jadi tak apalah, alhamdulillah. Kita doa yang baik-baik saja, kita teruskan istiqomah. Dan saya juga berterima kasihlah kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, suami saya, anak-anak, dan especially fans saya boleh menerima saya dengan image penampilan baru saya macam ni. InsyaAllah. Doakan saya. Dan saya pun teringat satu post dekat IG kalau tak silap, akak bagi tahu macam sebab masa tu kan ramai sahabat-sahabat kita meninggal dunia disebabkan COVID. Yep. Jadinya menimbulkan kesan juga kepada kita yang masih hidup ini, bila-bila masa kita akan pergi. Betul. Dan COVID ni orang kata memberi 1001 pengajaran kepada kita. Dan akak pun ada post dekat IG yang mengatakan sekiranya aku pergi esok lusa, you guys
tutuplah aib saya apa Yes, semua. betul, betul. Mungkin apa Jadi yang menimbulkan benda tu. uh, salah satu sebabnya juga ialah kalau dulu kita tak berhijab and all that, tapi sebenarnya tidak menjadi masalah pun. Yang penting bagi saya adalah Allah tahu. Dan kita jaga aib orang, orang jaga aib kita. Allah jaga aib kita. That's the most important. Dan banyaklah sebenarnya benda-benda yang kita belajar menjadi pengajaran dan ialah sebagai manusia yang diberi akal fikiran. Ya. Makin you tua, makin you lebih matang sebenarnya dalam erti kehidupan. Bila you dah kena hit dengan PKP ni, everything is shut down. So dia sangat-sangat memberi kesedaran, keinsafan pada kita. Mati itu pasti. Ada tak akak mengalami kehilangan saudara terdekat ataupun kawan-kawan yang terdekat lah? Um, saudara tu insyaAllah tak ada, cuma kawan-kawan. Kawan-kawan sebab ada satu batch dengan akak masa Gegar Vaganza pun dah tiada kan? Yep. Siti Sarah dengan apa tadi? Siti Sarah dan juga Jimmy Screen. Jimmy Screen. Dua dah tak sahabat kami sewaktu di GV dah tahun sama dengan saya lah, episod 3 tu. Tahun 3 tu memang yalah mungkin memang agak sedih lah sebab mereka berdua ni adalah kita dah sama-sama bekerja. Dan mereka ni seorang individu yang punya semangat dia tu bukan saja dia orang boleh menyanyi dengan baik and all that, tetapi semangat berkawan. Jadi kita belajar bila dia dah tak ada tu, kita belajar apa yang dia buat untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk apa. Jadi kita belajar dari situ. Tapi saya rasa ialah itu sebenarnya asbab saja. Kalau kata COVID, saya Tapi akak masa mendengar berita pemergian Allahyarhamah Siti Sarah tu, bagaimana akak react? Macam ada tak benda-benda yang terkilan ke, tak dapat jumpa dia ke, macam mana? Ya, sebenarnya 2 minggu sebelum tu saya berwhatsapp dengan dia. Saya nak bagi dia mi kari produk-produk saya, dan dia pun sebenarnya bercakap dia memang nak jumpa. Lamanya dia selalu nak ajak makan kat rumah dia. Memang itu kebiasaannya Siti Sarah waktu kami di GV pun macam tu. Cuma saya tidak berkesempatan berjumpa dengan dia, cuma bercakap dalam WhatsApp saja. Dan suddenly bila kena dapat berita yang dia dalam waktu tu hospital tu, kita sama-sama kawan-kawan sahabat-sahabat berdoalah, mohon pada Allah supaya dipanjangkan usia, sebab dia adik yang sangat baik, sahabat yang sangat-sangat baik, yang sangat terbuka fikirannya, yang dia berwibawa. Semangat dia tu untuk sebagai entrepreneur, peniaga. Jadi saya, walaupun saya umur dah senior, tapi saya belajar, saya nak semangat macam dia. Itu yang kita belajar daripada sahabat yang dah tak ada ni tadi. Akak kalau masih ingat lagi ataupun kita imbas balik kenangan-kenangan bersama dengan Allahyarhamah Siti Sarah, ada tak yang macam sampai sekarang akak macam rindu dengan dia, kebaikan dia kan? Antara contohlah momen-momen yang akak alami bersama dengan dia. Siti Sarah ni dia duduk di Gombak asalnya. Dekat dengan kawasan rumah saya di Setapak Garden. Jadi pernah selalu jumpa, dan bila dia menjadi artis tu saya kata kami tidak berhubung, lepas kami dah terpisah walaupun duduk satu kampung, satu kawasan perumahan. Dia di Taman Ibu Kota, saya di Setapak Garden. Saya bila saya tengok dia masuk berita RTM tu, saya kata yes, budak ni akan pergi. I know her. Dia ada soul. When she sing, dia ada soul. Memang soul dia sangat kuat. Jadi dia boleh deliver lagu dia dengan baik. Jadi bila dapat disatukan dalam GV, I was so happy. Dan we are back together again. Kami saling bertukar dan saling berterus terang dengan, kami always calm each other, tenangkan diri lah bila netizen orang kata mencemooh, mengecam semua, mengecam and all that. Saya beritahu dia,
let it be, kerana itu adalah senjata peluru untuk kita menjadi lebih semangat. We cuddle each other, kita support each other. That's the most important. Dan itu yang buatkan saya rasa amat kehilangan lah. Sebab dia satu insan yang lain. Mungkin semua orang boleh ada muka macam dia atau macam dia, tapi semangat dia, hari tu soul dia timbul tak ada. kembar macam dia. Ya, mengimbau kembali kita tahu. Kita tengok, Masya Allah, biji. Subhanallah. Ya Allah, Sarat. Terus kita teringat. Teringat dan terus kita boleh teringat saja tapi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Nasib dia. baik dia dah kahwin kan. Kalau tidak, Kalau apa kata Syuib? Itulah kan nasib baik dia dah kahwin. Kalau tak Syuib, kata, Syuib, tapi tak apalah. Kita doakan dia juga bahagia. Tapi tiada galang ganti lah kan. Yelah, Walaupun insyaAllah kita sama doakan macam yang dia pun. terbaik untuk Syuib dan juga anak-anaknya. Yang terbaik untuk mereka. Akak berapa orang dah cucu? Saya dah sepasang cucu. Sepasang cucu. Sepasang Siti Aisyah dan juga Muhammad Fatih. InsyaAllah tahun ni akan dapat lagi seorang. 2.5 lah sekarang ni. Akak mungkin ada hasrat ataupun impian nak buat single ke kan? Ada tak? Well, I guess this is a very cliche punya soalan Yalah, selalu. soalan selalu kan. Ya, bila artis akan tanya. Yes, of course. Saya memang dalam perancangan. Ini pun jawapan klise tapi tidak dalam sesungguhnya. perancangan lah. Sesungguhnya memang saya tengah berusaha untuk membuat satu projek album atau maybe single. Tak album pun single. You know, lagu atau mini album untuk lagu yang jiwa saya. Sebab saya suka... Jiwa akak macam mana? Saya more into Latin. Latin kan? Yes, saya more into Latin. Latin ni dia merangkumi banyak cabang genre of Latin. Dia ada, it can be salsa, tango, you name it lah Latin. Tapi untuk usia saya ni, dan ini, I guess untuk salsa Zuraida mampu lagi, insyaAllah hentakkan tu ada lagi. Cuma I would like to go something yang mellow, soothing music, which is album Bossa. Bossa Nova. Ya, album Bossa. Tidak membosankan. Bukan. Macam Bossa ni lagu dia macam hari ini kasih teringat aku padamu, seakan kau hadir di sisi menemaniku. Macam Caca, you know, macam lagu-lagu Caca, macam tu. Okay, that is something new. So kita kena bagi pendedahan lagu-lagu macam tu dalam industri muzik kita. Kita colourfulkan lagi industri muzik kita. That's the most. Itu impian saya lah. InsyaAllah doakan saya. Tapi ramai lagi orang kata masih merindukan suara Kak Zuraida ni. Dia mengalunkan lagu apa semalam. Lagu mana? Lagu yang dua popular tu. Kemarin aku semalam. Tertulis pertemuan biru dalam heningan taman pagi. Dan Ku juga salin namamu, satu Budi yang gitu. Satu lagi is of course lah. Ini tak untuk jumpa. itu lama tak jumpa. Hai, apa kabar? Apa kabar sayangku? Lama tak jumpa. Zuraida dia memang macam dia menggeletir saja kan, Zuraida. Because benda tu energi saya sangat. Saya seorang yang suka. When you call it Latin, dia akan sentiasa move. Body, suara dan pergerakan jalan seiring. Dan most of all untuk semua peminat-peminat saya, to all macam untuk Budi especially, dan to all media, rakan-rakan media, adik-adik saya lah I can call it, you know, dan semua walaupun di media sosial, broadcasting and all that, thank you so much kerana sentiasa tidak pernah lupa akan saya ni, Zuraida ni, nama Zuraida. Harap-harap terpahat untuk masa-masa akan datang. Mungkin ada pelapis mungkin lepas ni kan yang mana nak cari suara yang sama macam Kak Zuraida ni. Tapi dia serak-serak basah macam besar macam tu. Ya, betul lah. Kadang-kadang suara kita besar. Suara kita bukan macam suara kemut. Tak ada. Kita memang suara besar macam ni kan. Dan untuk semua peminat-peminat saya, Zuraida lovers, thank you so much for your support and all that. Untuk peminat-peminat di radio dan di melata perusuk lah yang ada, terima kasih atas sokongan moral anda. Okay? To all of you. Akhir sekali kita ada terbaca baru-baru ini dunia akak sebagai usahawan tak lepas daripada orang kata ditipu oleh pelanggan. Katanya ada keluar satu
statement di mana ada seorang individu ni yang menempah biskut katanya, dan akak dah pun dah buat, dah siap-siap, Yap. tapi tak datang ambil, tak kontak. Bila dah call, dia punya handphone pula tak boleh dihubungi. Macam mana tu akak? Boleh cerita sedikit Sebenarnya kisahnya? benda tu Berlaku bila? pernah berlaku dan terjadi. Selalu berlaku macam tu. Tak ada. Sebab bagi saya benda tu asalnya sebenarnya, you tahu tak Budi, sebenarnya itu adalah satu pengajaran. Allah turunkan kejadian tu untuk kita belajar. I take it that way. Ya. I take it that way, okay? Because bila saya dah terkena, asalnya saya ikhlas nak buat. So kita kata, okay, baik puan. Dan kita gairah. Kita gairah dapat order banyak. Banyak ke ordernya? Beribu jugalah. Mak. Jadi kuih Masa raya, nak raya, masa kuih nak raya? raya pula tu. Tapi saya dah buat and all that. Jadi saya pun jenis yang tak belajar management business. Ya. Kita ni meniaga-meniaga kat leha macam ni kan. Boleh kita buat. Ya, tak apa. Dah kenal lama ke dia? Tak ada, saya baru kenal dia kat Baru situ. kenal? Waktu saya menyanyi tu saya jumpa dia. Ah. So, kita tengok perwatakan orang, perwatakan dia tu mungkinlah, dan saya orang yang bersangka baik kepada orang. So I say okay lah, tak apalah dia nak order. Okay, boleh saya buatkan dulu. Nanti ya saya baru nak belajar bisnes. Jadi saya pun tak ambil duit deposit and all that. Saya buat dia terus. Dan kekangan masa tu membuatkan saya buatlah cepat-cepat dia punya, nanti dah puan ni nanti dia nak ambil and all that. So bila dah buat tu, kita try call balik, dah siap semua kuih dia yang berpuluh tin ni. You know? Dia tak datang ambil. Dan tak dapat dihubungi. Nombor yang dihubungi tu dah tak ada. Jadi saya kata okay, aku dah kena scam. Okay, Dulu lagi dah ada scammer. Untuk peniaga-peniaga yang di luar sana, macam mana? Jadi Mungkin kena jadi maknanya dari kejadian tu saya belajar. Alright? Saya belajar, tapi dalam masa yang sama pun kita kadang orang meniaga ni, meniaga makan especially, dia memang meniaga yang orang kata berkat. Nak dapat keberkatan dia tu bukan senang. Jadi kadang-kadang terlebih terkurang tu tak boleh nak kira. Jadi kalau dalam niaga tu ikut sistem niaga betul-betul. Alright, minta deposit sebagai tanda jadi and all that. Jadi kita belajar dari situlah. Tapi bagi saya dah pun halalkan dunia akhirat. It's okay, tak ada mengapa. Saya tahu bila anda dapat kejadian-kejadian macam ni, saya believe dan saya sangat-sangat percaya Allah akan bantu kita. Akan kita di majlis menandatangani atau bekerjasama dengan pelancaran Rumahku Syurgaku. Ya, Mungkin Rumahku akak boleh Syurgaku. perkatakan sedikitlah tentang kehadiran akak pada hari ini memeriahkan suasana majlis. Alhamdulillah. Saya first of all saya nak ucapkan jutaan terima kasih sebenarnya kepada MRF. Is it? Betul. MRF Consultant Sdn Bhd ni kerana mengundang saya, dan juga saya wakilkan juga untuk artis-artis yang lain, pelakon dan penyanyi, untuk sama-sama turun pada memeriahkan majlis. Alhamdulillah. Dan majlis yang diraikan ini adalah juga satu sangat-sangat orang kata insya-Allah, mungkin insya-Allah ya, dapat membantu kami warga-warga seni yang mungkin ada antara kita yang tidak berkemampuan untuk memiliki rumah. Katanya dah hanya RM10 ya? Katanya, jadi saya tidak dapat detail yang sebenar lagi. Saya akan siasat. Saya bernama Nas. Abang Nas akan siasat sekali. Okay. Alhamdulillah, kalau betul, ya, kita doakan yang terbaik dan berharap supaya MRF ni dalam misi dia, CSR dia, membantu para artis, warga seni dan juga masyarakat. Ya, dalam memiliki rumah, especially untuk di daerah Kuala Lumpur ni memang sangat tinggi kosnya. Tapi insya-Allah sebagai ini saya mengucapkan jutaan terima kasih. Insya-Allah mungkin dan terus berharap usaha ini diteruskan dalam membantu mereka-mereka yang tidak berkemampuan. InsyaAllah. Okay. Ucapan terakhir untuk semua penonton-penonton sesi di perjumpaan hari inilah. Mungkin Akak Zuraida nak perkatakan sesuatu untuk mereka. Okey, alhamdulillah saya di sini first of all nak mengucapkan nak mohon sebenarnya ya. Mohon ampunan maaf ya, maaf zahir batin saya kepada semua, mungkin dah lama tak jumpa, yang lepas-lepas 2 tahun tak dapat berkomunikasi and all that. Minta maaf banyak-banyak. Alhamdulillah hari ini dapat
di Temu Bual macam ni, satu platform untuk saya melahirkan rasa bersyukurnya saya dapat sekali lagi kembali ya. InsyaAllah doakan yang terbaik untuk saya dalam perniagaan saya, dan dengan itu saya boleh membantu anda di luar sana, especially Zueda lovers. Thank you so much for your support, rakan-rakan media, broadcasting, semua saluran-saluran TV online dan offline. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa membantu saya. Kita doa yang baik-baik aja, semoga anda sihat. Alright, kita Okay, jaga kita jaga kita, that's the most important. Love you Okay, guys. kita jumpa lagi ya Kak. Terima kasih banyak-banyak sudi di Temu Bual. Bye-bye. Assalamualaikum. This is how we do this.